Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, sambutan perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri menjadi landasan menyatu padukan masyarakat majmuk di negeri Sarawak. Timbalan Premier Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari, Dato' Amar Wan Tengah Ali Hassan berkata, kemeriahan sambutan perayaan ini kembali dirasai dan dirayakan oleh semua masyarakat setelah 2 tahun tidak diraikan akibat penularan wabak COVID-19. Ini kita harus amalkan supaya semangat kerjasama perpaduan antara semua kaum tanpa mengira apa agama, apa budaya, apa latar belakang mereka akan dapat terus dirapatkan, akan dapat terus diperkukuhkan di antara satu dengan yang lain, kerana ini adalah asas kekuatan bagi kita untuk menjaga keselamatan, untuk menjamin bagaimana politik kita, kerajaan kita akan terus kekal stabil dan bagaimana kita dapat terus menggerakkan segala perancangan, agenda untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kita, untuk merancangkan lagi usaha-usaha pembangunan. Beliau berkata demikian dalam majlis kesyukuran dan ramah tamah yang dianjurkan oleh Pusat Khidmat Masyarakat Keramat dan Penduduk Melayu Terusan di Masjid Kampung Tengah Terusan baru-baru ini. Mengenai pembangunan di Terusan, Dato' Amar Wan Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Dua memberitahu ia akan dimulakan dengan pembinaan bangunan pejabat daerah kecil Terusan yang baru, anjung usahawan untuk tempat-tempat perniagaan, rekreasi dan perkampungan baru. Tambah Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak itu lagi, beberapa perancangan juga akan dilaksanakan di kawasan masjid baru meliputi pembinaan dewan lebih besar dan kawasan berniaga serta perancangan penempatan semula. Laporan seterusnya, kerjasama dan semangat solidariti rakyat Sarawak dengan mematuhi segala prosedur operasi standard SOP membolehkan negeri ini terus mengatasi penularan wabak COVID-19 dan memasuki fasa peralihan ke endemik. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian beritahu Sarawak merupakan antara negeri yang mempunyai jumlah kes kematian yang paling kurang di Malaysia. Ujarnya ini adalah disebabkan beberapa faktor antaranya kadar vaksinasi yang tinggi dalam kalangan rakyat di negeri ini. That's why I urge those who are at risk, who are eligible, please make use of the opportunity to get your second booster dose. Yeah, because if you look at, last week. I look at the second booster dose, right? We have about 320,000 people eligible, but after 2 weeks, right, we only have less than 2,000 people, including me, only less than 2,000 people. And please, the festival season around, I want as many people to be as safely celebrating the festival as possible. Yeah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program Traditional Lighting for Waisak Day 2022 di Jalan Padungan di Kuching pada Isnin. Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak itu turut menggesa ibu bapa agar terus memantau dan menjaga kesihatan anak-anak mereka. Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak itu turut menggesa ibu bapa agar terus memantau dan menjaga kesihatan anak-anak mereka, terutamanya yang berumur 5 tahun ke bawah yang masih belum dapat menerima vaksin tersebut. Jelasnya lanjut, kadar pemberian vaksin melalui program PKIT di Sarawak telah mencapai kira-kira 91%. Sementara itu, Datuk Seri Profesor Dr. Sim berkata pemakaian pakaian tradisional ke atas patung kucing di Jalan Padungan itu adalah satu inisiatif yang dibuat setiap kali musim perayaan sebagai simbol keharmonian pelbagai kaum di Sarawak. The cake is a celebration of all races and religions, yeah. And we are very proud that in Sarawak we have the racial harmonies. We are very proud that we respect each other religions, and most importantly we celebrate the occasion with each other. And this is truly very Sarawakian. Sehubungan itu, beliau menzahirkan penghargaan kepada unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR atas peruntukan yang disalurkan untuk menghiasi patung tersebut serta kawasan sekitarnya bersempena dengan sambutan Hari Wesak tahun ini.
Dalam pada itu, pengarah Unifor Richard Lon berkata inisiatif tersebut buat pertama kalinya dipikul oleh Unifor dengan kerjasama Persatuan Buddha Malaysia Cawangan Sarawak serta Majlis Bandaraya Kuching Selatan. On the actual result day, we will have our Deputy Premier Dato' Ahmad Douglas coming in on the 15th. So the event will start at 8:30 and followed by the official officiating that will be done by Dato' Sri, Professor Sim himself. And we will have blood donation drive during that day. Tambah Richard, program seumpamanya akan terus dilaksanakan oleh Unifor bersama dengan agensi kerajaan lain serta badan-badan dan institusi keagamaan yang berkaitan pada tahun-tahun akan datang. Perayaan Hari Wesak pada tahun ini akan disambut pada 15 Mei depan. Ke perkembangan selanjutnya, Lembaga Pelancongan Sarawak STB telah bekerjasama dengan Lotus Voyager Group LVG bagi mendigitalkan industri pelancongan khasnya di Sarawak dengan melancarkan platform pengurusan dalam talian STB Intel dan platform e-pembelajaran. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Sarawak merupakan negeri yang pertama mengambil peluang tersebut melalui platform pembelajaran LVG untuk berhubung serta bekerjasama dengan pelancongan profesional di seluruh dunia bagi memfokuskan dan mempromosi produk Sarawak sebagai destinasi yang harus dilawati. With the launch of STB Intel, an online data management platform, Sarawak Tourism is taking yet another milestone, another step towards smart tourism in line with the Sarawak's government digital transformation agenda. Bercakap dalam majlis perasmian STB Intel di Kuching pada Selasa, Datuk Seri Abdul Karim menambah, STB Intel akan turut menyediakan satu lagi komponen dalam strategi pelancongan digital Sarawak. Through this government to business or G2B data sharing initiative, we hope our ministry and our tourism industry stakeholders will be able to leverage on the data compiled by the government agencies, tourism website, in addition to Google Analytics, to monitor the effectiveness of tourism strategies, identify new key opportunities, as well as create new initiatives and policy recommendations in the near future. Beliau memberitahu sejak modul itu diperkenalkan pada awal April, kini terdapat 1,346 pengendali pelancongan keluar di rantau ini yang bersedia untuk mendaftar dalam kursus tersebut. We are expecting over 10,000 selective travel agents to be trained under the course by the end of 2022. The program will assign 1,000 new users for the course every month, with promotion lined up in India, the Nordic market, as well as in the United Kingdom in the months to come. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif STB Syazdi Datuk Saleh Asko turut yakin platform e-pembelajaran tersebut turut menyediakan maklumat yang relevan tentang cara mempromosikan Sarawak kepada pengendali pelancongan antarabangsa, terutamanya pelanggan LVG daripada China, India, Indonesia, Jepun, Korea, Filipina, Thailand dan Malaysia. Tambahnya, dengan inisiatif ini, 5 modul mengenai budaya, pengembaraan, alam semula jadi, makanan dan festival Sarawak CANFF yang telah diwujudkan dapat menonjolkan keajaiban di Sarawak serta menjadikan negeri ini sebagai destinasi pelancongan pilihan. Di Jemoreng, wakil rakyatnya Datuk Mursyid Diranja Dr. Juanda Jaya mendedahkan banyak lagi projek pembangunan akan dilaksanakan untuk memajukan kawasan tersebut. Jelasnya antara yang dirancang adalah pembinaan sebuah lagi dewan yang lebih besar di Kampung Jemoreng untuk kemudahan penduduk di situ. Beliau juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman juga berharap segala kemudahan yang diberikan oleh kerajaan dimanfaatkan sepenuhnya dan dijaga sebaik mungkin. Berucap pada Majlis Kesyukuran dan Ramah Tamah Aidilfitri Kampung Jemoreng 2022 pada Isnin, Dr. Juanda memuji semangat dan perpaduan penduduk kampung itu dalam menganjurkan majlis tersebut. Antara pengisian majlis adalah pertandingan booth dari 6 zon di Kampung Jemoreng serta pencarian tetamu berpakaian menarik.
Selain itu, turut disampaikan hadiah untuk pertandingan yang diadakan sepanjang Aidilfitri seperti pertandingan futsal, badminton, bertuntung, keceriaan dan kebersihan kampung. Selanjutnya, pembinaan Dewan Serbaguna di Kampung Mendait bukti keprihatinan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS terhadap keperluan masyarakat setempat di Limbang. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau, Paulus Palu Gumbang berkata, pembinaan Dewan baru itu menggunakan peruntukan projek transformasi luar bandar RTP yang diagihkan kepada setiap wakil rakyat GPS pada setiap tahun. Beliau dalam pada itu berharap prasarana itu dimanfaatkan sebaiknya untuk melaksanakan aktiviti kemasyarakatan, sukan dan riadah. Berucap dalam Majlis Ramah Tamak Aidilfitri dan perasmian Dewan itu pada Ahad, beliau turut menyeru masyarakat setempat agar sentiasa saling menghormati dan mengutamakan perpaduan antara kaum. Pada majlis itu, Paulus turut mengumumkan pemberian geran sebanyak RM10,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, RM5,000 kepada Biro Wanita Kampung Mendait dan masing-masing RM3,000 kepada kawasan Rukun Tetangga KRT Kampung Mendait dan unit sebekas Mendait. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.